Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada murid-murid tahun 1 jujur. Pada hari ini kita akan sambung bahagian 2 tajuk wuduk sempurna. Murid-murid, bagaimanakah cara berwuduk? Berwuduk terbahagi kepada dua perkara iaitu sunat dan rukun. Cara berwuduk dimulakan dengan perkara sunat yang pertama, bersugi. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Seterusnya, yang keenam, niat. Niat adalah perkara rukun. Rukun merupakan perkara yang mesti dilakukan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam berwuduk. Jom kita baca niat bersama-sama. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, yang ketujuh, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang ke-8, membasuh tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Seterusnya, yang ke-9, menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Keempat-empat perkara ini tergolong dalam perkara rukun. Manakala yang ke-10, membasuh telinga sebanyak 3 kali merupakan perkara sunat. Yang ke-11, membasuh kaki hingga buku lali sebanyak 3 kali adalah perkara rukun. Dan yang terakhir, tertib. Tertib merupakan perkara rukun. Tertib bermaksud setiap perkara dalam berwuduk mestilah dilakukan secara mengikut susunan. Doa selepas berwuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Perkara makruh ketika berwuduk. Yang pertama, bercakap-cakap. Yang kedua, berlebihan dalam menggunakan air. Yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Dan yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Kita teruskan kepada perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram bermaksud orang yang haram kita bernikah dengannya. Dan yang terakhir, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan.
Setakat ini sahaja daripada Ustazah. Semoga dapat memberi manfaat kepada murid-murid semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.